Bismillah. Bismillah. Boleh tak? Dia pakai ni kot. Tak apa. Tak itu juga. Tak boleh. Setting. Ada setting ya? Tak ada. Tak ada. Yes, so dia on dia. Something wrong ni. Ni. Yang ni something wrong. Kena pakai yang ni. Mungkin. Tadi pakai yang ni. Tak tahu. Cuba pakai ni pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat keluasan daripada Tuanku, tambah lagi jemaah. Solat Jumaat kalau masjid dapat 300. Ya, alhamdulillah ramai dah tu. Kalau ikut penjarakan fizikal tu mencukupi insya-Allah. Dan tambah lagi kita dah boleh kuliah dah, alhamdulillah. Ini satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walau bagaimanapun kita masih perlu menjaga diri kita. Kita perlu mempertahankan nyawa kita ni, tuan-tuan. Kerana yang diajar oleh maqasid syariah ataupun objektif kenapa agama ni diturunkan, tuan-tuan, iaitu tak lain tak bukan, ia bertujuan untuk kita menjaga nyawa kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, "Firru minal majzumi kafirarika minal asadi." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW kata, lari, cabut lari. Kalau penyakit kulit, penyakit sopak, penyakit yang berjangkit, Nabi kata kamu lari seperti mana kamu nampak singa. Nampak tak? Ini hadis ni Nabi yang bersabda. So Nabi kata kalau kita nampak potensi penyakit berjangkit boleh kena kat badan kita, tuan-tuan, Nabi kata cabut lagi.
Seperti mana kamu takut kena makan dengan rimau, takut kena dibaham dan diganasi oleh singa, Nabi kata, jangan bahayakan diri kamu, jangan campakkan nyawa kamu dekat gigi ataupun taring singa yang sangat tajam, kamu cabut lagi. So, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid dah buka, jemaah dah bertambah ramai. Kita pun vaksin pun dah ada cukup dah, alhamdulillah. Ya. Walaupun Ustaz Suhaimi tak minta pada saya, ya, tapi dia percaya pada saya lah. Alhamdulillah bulan Julai dah lengkap saya punya vaksin 2. Ya, suami isteri dan sebagainya, tunggu untuk anak-anak pula. Ini semua usaha dan bagaimanapun scientifically, maksudnya dari segi sudut kajian saintifik, memang kita tak nafikan yang dah kena 2 dos ada possibility sekurang-kurangnya 8 ke 15% tengok kadar vaksin tu, ataupun 8 ke 20% possibility untuk dijangkiti COVID-19 tu ada. So masih ada peluang tuan-tuan. Maksudnya dah ambil vaksin, maksudnya nak kena COVID-19, yes, boleh. Cuma sudah terbukti tuan-tuan, lebih kurang dalam sebulan ni tuan-tuan, kita tengok macam saya ni, saya bertugas secara resminya dekat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi saya teman Datuk Mufti pergi tengok cara pengurusan. Dulu nak menguruskan jenazah COVID-19 ni, dia tak boleh nak mandi, tak boleh tayamum. Sebab kajian ketika itu belum meluas dan belum lagi terperinci, dapatan kajian pun tak berlalu. Ialah awal tahun, baru 2-3 hari, baru seminggu dan sebagainya. Jadi tak boleh nak mandi, tak nak sentuh, tak boleh. Pasal apa? Sebab bila yang meninggal ni, dia punya separate virus tu lebih bahaya. Jadi lepas buat kajian demi kajian, maka keluar keputusan baru. KKM pun kata sebenarnya apabila sudah buat kajian boleh mandi. Ya, tapi macam mana nak mandi tu tak boleh sentuh Ustaz, macam mana doktor kita nak buat? Ya, saya kata boleh, tak ada masalah. Kita buat yang sekadar melepasi yang wajib dan rukun saja, syarat dan rukun. Sebab mandi jenazah ni, kalau cerita yang hukumnya sahaja, dia macam macam mandi wajib. Ratakan air seluruh badan, paling senang tuan-tuan. Tapi kalau yang masjid buat kursus mandi jenazah, itu yang nak buat perfect, yang ikut sunnah Nabi SAW. Pasal apa? Kita nak muliakan jenazah. So bila nak muliakan jenazah, Nabi sendiri ajar supaya kita muliakan jenazah seperti mana kita muliakan manusia yang masih hidup. Maka sebab tu ada kursus 1 hari tuan-tuan, cara nak mandi, gosok dengan lembut, bersihkan pasir dia sebersih-bersihnya, nak memuliakan. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, basuh 3 kali, letak minyak wangi, kapur barus, ya, lepas tu letak dikafankan dengan kain. Jadi memuliakan. Itu yang kalau kita belajar cara mandi jenazah yang payah, yang sedikit complicated, itu yang perfect punya. Tapi kadar untuk melepasi syarat dan rukun, maksudnya macam mandi wajib. Mandi wajib, niat dan ratakan air seluruh badan. Dan ratakan seluruh air badan, tak wajib nak gosok. Maksudnya rata. Kalau diratakan air itu, diyakini seluruh anggota badan yang secara zahirnya diseliputi oleh air, sah. Macam tu jugalah. Jadi KKM kata pada kami, maksudnya boleh mandi, tapi sekadar jirusan macam tu sajalah. Dan itu dibawa ke majlis fatwa kebangsaan, berbincang, semua mufti dah berbincang secara online. So buat prosedur baru. So kami di bilah wilayah persekutuan, saya temankan Datuk tengok cara prosedur mandi ni macam mana. Ya, siramkan air dan sebagainya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tengok, ya, nak pakai PPE tu, ya Allah, bila pakai tu peluh tu, bila buka baju tu, ya Allah, macam boleh perah baju tu. Bagaimana kita punya frontliners yang duduk, maksudnya seminggu 7 hari kerja, 12 jam duk pakai PPE, berbakti, nak membantu orang yang negatif, yang positif COVID-19 dan sebagainya. Ya, bila kita dengar penerangan daripada doktor pakar forensik, dia kata lebih kurang dalam penghujung bulan 8 dan sehingga sekarang, kematian semakin berkurangan. Ya, dan pesakit yang positif COVID-19
Yang sampai ke tahap ketiga, keempat dan kelima hanya tak sampai 2%. Ini hakikat data, ya. Ni data ni kita ambil seluruh Malaysia. Sebelum sampai boleh dikatakan 70% herd immunity vaksin yang dewasa, tuan-tuan, kematian mencecah COVID-19 saja setiap hari dekat wilayah persekutuan HKL tu mencatatkan 200 lebih. Bayangkan, tak Kuala Lumpur saja masuk tinggi. Yang saya jumpa lebih kurang dalam berapa minggu lepas, dia kata Alhamdulillah makin berkurangan. Yalah, kita tak nak seorang pun mati, tuan-tuan, tapi at least dia mencapai tak sampai 100 orang. Itu pun dia kata 90 orang bukan COVID-19 saja, tapi campur sakit lain dan sebab. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu usaha. Ya. So bila kita selamat, alhamdulillah, tak kena apa-apa, ya. First kali kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, engkau okey dapat COVID-19 tak ada gejala. Oh, baguslah vaksin ni. Yes, itu penyebab. Tapi sebelum kita mensyukuri atas sebab vaksin ni, kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua izin Allah. Tak ada cara lain. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tetapi dalam erti kata, jangan kata kita mengharapkan pertolongan Allah tanpa urusan duniawi, tanpa sebab duniawi. Duniawi kena ada. Dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat vaksin, lepas tu alhamdulillah tak bergejala teruk. Saya first dose tu demam sikit-sikit lah, makan Panadol okey, ya. Lepas dos kedua tu alhamdulillah tak ada apa-apa. Ini semua kesyukuran, ini izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah dapat vaksin, kita lihat dari segi sudut kita berada dalam masjid pula. Dan masalah bila COVID-19 ni, tuan-tuan, dia kuat dekat airborne, ya. Kalau dekat luar tu, kita cukup 1 meter, cukup 1,5 meter sudah memadai. Kita duduk jauh-jauh, walaupun tak pakai mask, possibility untuk jangkitan COVID-19 susah kalau jenis udara. Tapi dalam ni, tuan-tuan, dalam jenis angin yang tak keluar ni, yang sejuk, sedap, seronok kita duduk dalam ni, tuan-tuan, COVID-19, ini jangan main-main, dia kuat. Sebab tu dalam ni kena pakai mask betul-betul. Saya ceramah ni, tuan-tuan, dapat rasa lemas nak bercakap ni, tapi tak berani juga nak buka. Sebab apa? Dia bila angin tak keluar, dia boleh terbang lebih jauh daripada 1.5 meter. So kena hati-hati, pakai mask betul-betul. Dan sebelum PKP kedua, tuan-tuan, banyak kluster surau dekat wilayah persekutuan. Selangor jangan cakap lah, tuan-tuan. Pasal apa? Orang kata kebanyakan dekat masjid dan surau, kebanyakannya kita tengok orang semua jaga SOP, semua penjarakan. Yes, penjarakan, betul. Tapi bila kita tengok betul-betul, ramai di kalangan yang masuk dalam masjid, dia scan suhu, scan atau betul nama, tutup. Bila masuk dekat masjid, hantar sejadah, ini letak bawah hidung, betul tak? Letak bawah dagu, betul tak? Betul. Itu banyak berlaku. Kat surau saya banyak berlaku. Ya, kawan saya dia kata, risau betul lah bapak dia bila masuk masjid saya, oh ni. Dan kalau pakai mask ni, pertama nak protect kalau kita ada COVID-19, tak nak orang kena kat kita daripada kita. Kedua, pakai mask ni kita tak nak jangkitan daripada orang lain. So bila dia buka ni, tuan, situ buka, sana buka, iktikaf, berzikir, kena. So banyak kluster yang muncul, tuan-tuan. Kat sini alhamdulillah jaga betul-betul, kita pakai mask yang betul. Kalau boleh pakai 2 layer dan sebagainya. Ya, macam saya ni pakai yang 5 layer. Nak bernafas susah sikit. Menyesal pula pakai ni, tuan-tuan. Ya, kalau tidak pakai yang satu lagi tu, tapi tak apalah. Ya, masih boleh bercakap lagi. Jadi kita mesti berjaga dan kita mesti berhati-hati. Teruskan kita menjaga dan kita jaga nikmat ni. Kalau boleh tak ada kluster lah, tak ada yang apa semua. Ya. Sekarang ni kalau mula tahun 2020 ni, tuan-tuan, yang meninggal semua yang umur 60 tahun ke atas, yang ada penyakit 3 serangkai ataupun salah satu dan seumpamanya. Sekarang ni 2021, 20-an dah meninggal lah COVID-19. Betul tak? 30-an, muda-muda. Salah seorang daripada staf pejabat mufti wilayah meninggal, umur 30 tahun. Meninggal COVID-19. Ditidurkan, innalillah, sedih. So kita, ini benda bukan main-main, tuan-tuan, ya. InsyaAllah
Alhamdulillah dapat bertemu pada malam ni, rindu dekat Masjid An-Nur, nasib baik ingat jalan. Dah lama sangat datang sini, lupa jalan ke, ingat jalan, alhamdulillah sampai juga kat masjid ni. Ya, lepas tu nak try ceramah, takut-takut lupa ceramah pun, dah lama tak ceramah secara fizikal ni. Ya, jadi lain macam kita pun rasa gembira dan kita pun rasa happy. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kitab Mishkah Al-Masabih, sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang pertama kita sempat pengajian, hadis pertama kita mengaji bulan tu, lepas tu masuk bulan 3 PKP. Sampailah hari ni. Jadi tak sempat masuk hadis kedua. Kita sempat bincang pada hadis yang pertama saja, cerita tentang taharah ni, berwuduk ni. Ya, sebahagian daripada iman. Dan dalam hadis pertama secara konklusi yang kita nak sebut, Nabi SAW nyatakan kita berwudu, kita membersihkan diri, mengangkat hadas, ia sebahagian daripada iman, lambang keimanan. Pasal apa? Sebab kenapa kita berwuduk, tuan-tuan? Kenapa berwuduk? Sebab kita nak semayang, sebab kita nak baca Al-Quran. Kalau pergi umrah kita berwuduk pasal nak tawaf. Betul tak? Kenapa kita buat macam tu? Sebab iman. Iman apa? Iman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada ganjaran Allah, beriman pada rahmat Allah, beriman pada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Nakkan nikmat Allah, nakkan rahmat Allah, kita solat. Solat, Nabi kata kuncinya wuduk, kita wuduk. So kita berwuduk ni pasal apa? Nak cerita pasal logik akal tak masuk akal. Tapi kenapa kita berwuduk, tuan-tuan? Sebab iman. Tuan-tuan sentuh bini, pegang bini. Ya, yang jenis nakal, kacau bini kan. Bini keluar tandas, abang jangan lepas wuduk ni, dia kacau bini dia. Ya, dia sentuh, dia pegang pipi bini dia. Masuk balik berwuduk, nakal punya suami tu. Ya. Tuan-tuan, sentuh bini sentuh kita, kena ulangi wuduk menurut mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur juga, tuan-tuan. Ya. Masuk akal tak masuk akal? Pasal apa? Dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, kamu sentuh perempuan yang bukan mahram. Nabi kata, Allah kata berwuduk. Benda tak masuk akal. Kenapa sentuh bini nak kena wuduk? Masuk akal tak, tuan-tuan? Bini bernajis ke? Suami bernajis ke? Tak. Pasal apa? Sebab Allah suruh, Nabi suruh. So kita terima saja apa datang daripada Allah, itu namanya iman, tanpa kita fikir logik akal. Sebab itu Nabi kata at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu berwuduk, mandi junub, bersihkan badan. Ya, lebih-lebih lagi yang tak masuk akal. Terkentut, keluar angin, kenapa berwuduk? Kenapa tak cuci ponggongnya? Masuk akal tak? Tak boleh nak kita lampirkan dalam bentuk logik, tak boleh. Apa logik? Tak boleh. Tapi kenapa kita buat? Sebab iman. Pasal apa? Nabi cakap macam tu. Tak kira lah apa sekalipun. Itu yang tak ada pada orang yang tidak beriman, tuan-tuan. Mutu sami ke acau, dia tak ada. So dia berwuduk, memang takkan berwuduk lah, tak beriman. Dan ini kelebihan, tuan-tuan. Dan iman ni satu tunjang rahmat, satu tunjang keimanan kita, tunjang keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan redha pada kita, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang kedua. Sebab masa pun tak banyak, ya, kita dibenarkan oleh tuanku sampai azan isyak sajalah. Sampai isyak kita berhenti, ya. Kalau mungkin tak PKP, mungkin lebih daripada tu kot. Ya, insya-Allah. Baik, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu' ala al-makarihi wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salati fadhalikumur ribat. Baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu semua sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan dan tertinggal, G tu tambah, dan mengangkat darajat?" Ya, Nabi kata, "Nak tak aku tunjuk satu amalan ataupun beberapa amalan yang kalian lakukan, Allah akan ampunkan dosa." Maksudnya kita buat benda tu, Allah ampunkan dosa kita walaupun tak bertaubat. Ini maksud. Kita buat macam tu saja, Nabi kata Allah ampunkan dosa.
Walaupun kita tak sebut astagfirullah, ya Allah, dia tak sebut, dia buat benda macam tu, automatik Allah ampunkan dosa dia. Baik. Mereka menjawab, siapa menjawab ni? Iaitu para sahabat Nabi SAW. Sudah tentu wahai Rasulullah, sudah tentu kami nak tahu fadilat sangat besar. Diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat darajatnya di sisi Allah dekat syurga nanti. Baik. Lalu baginda SAW bersabda menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang dibenci. Menyempurnakan wuduk ni tuan-tuan, ulama membahaskan apa maksud sempurnakan wuduk. Ada dua etika kalau kita memenuhi kedua-dua ini, bermakna kita menyempurnakan wuduk. Pertama, kita sempurnakan syarat dan rukunnya. Rukun ni simple lah, syaratnya Islam, ya, mumayyiz, ya, bukan dalam keadaan berhadas besar dan sebagainya. Maka bila kita memenuhi syaratnya, rukun senang, niat, basuh muka, basuh kedua tangan, sapu sebahagian dahi, dan kelima basuh kedua kaki sampai ke buku lali, dan terakhir tertib. 6. Ya, itu pertama, penuhi syarat dan rukunnya. Kedua, maksud sempurna wuduk iaitu memenuhi sunat-sunat wuduk semampu mungkin, bukan ala kadar. Paling simple sunat-sunat wuduk apa? Kita wuduk 3 kali basuhan, tidak membazir air, buka kecil saja, ya, kapasiti air yang sedikit. Kemudian menggosok tangan, bukan sekadar kita lalu macam tu saja. Kaki pun Nabi kalau basuh wuduk tu, Nabi usap kaki dengan tangan tu sampai celah-celah jari, Nabi pakai jari kelingking macam tu. Nak pastikan seluruh air mesti kena. Ya, kalau sapu kepala tu bukan sekadar sapu jambul saja, sapu seluruh kepala. Patah balik, Nabi sapu kepala, basahkan tangan, depan start, patah balik ke depan. Banyak 3 kali. Basuh telinga, sempurna. Sesempurna mungkin kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam berwuduk. Ada masa insya-Allah kita akan tengok lepas ni. Ya. Baik, sempurnakan wuduk, dia akan menghapuskan dosa dan diangkat darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya konsisten kita buat macam ni tuan-tuan, diampunkan dosa kita dan diangkat darajat dekat akhirat nanti, dekat padang mahsyar nanti, disebabkan wuduk yang sempurna, darajat kita akan diangkatkan. Bahkan di syurga Allah akan angkat darajat kita. Ini maksud hadis Nabi SAW. Lepas tu banyak langkah ke masjid. Banyak langkah ni berjalan kaki. Berjalan kaki ada hadis yang disebutkan, ya, salat berjemaah, ya, lebih baik daripada salat bersendirian sebanyak 25 darajat. Ada riwayat 27. Nabi kata setiap langkah tu Allah angkat darajat dan Allah gugurkan dosa. Setiap langkah kita tu Allah gugurkan dosa dan Allah mengangkat darajat kita. Nampak tu, berwuduk dah hapuskan dosa. Ya, lepas tu tambah lagi dengan kita melangkah berjalan tu, Allah Subhanahu Wa Taala hapus, tinggikan darajat kita. Subhanallah. Tambah lagi tuan-tuan. Ya, persoalan mungkin ada yang bertanya lah, Ustaz, macam mana yang naik motor? Macam mana yang naik basikal, yang tak jalan kaki? Of course, pada zahir hadis ulama kata berjalan kaki. Ya, maksudnya yang naik motor, yang naik basikal, dia tak dapat fadilat macam ni. Nampak tu. Sebab apa? Buktinya pada zaman Nabi SAW ada sahabat yang ada keldai, ada sahabat yang ada unta, ada sahabat yang ada kenderaan, ada kuda. Tapi mereka baca hadis ni, mereka tak naik kenderaan, mereka jalan kaki. Nampak? Ya. Walaupun ada sahabat naik, maksudnya sahabat ni tuan-tuan dia faham hadis Nabi. Alah, naik jalan kaki, naik motor sama je Ustaz. Ada kata bukankah pusingan motor tu? Ustaz, zaman Nabi, sahabat Nabi dia tak naik unta. Kalau dia kata pusingan motor tu dikira sebagai digugurkan dosa, kenapa para sahabat Nabi tak mentafsirkan setiap langkah kuda tu dikira sebagai penghapus dosa dan diangkat darajat? Tak ada. Nampak? Ya. Tapi bukanlah kita mencela orang pergi surau naik motor, tidak. Ya, yang naik motor pergi ke surau ke masjid, naik basikal ke surau ke masjid, jauh lebih baik daripada orang tak pergi masjid. Nampak? Tetap juga dikira kesungguhannya itu. Duit minyak yang dilaburkan, ya, minyak yang dibayar diisi pergi masjid. Begitu juga penat lelah yang diusahakan mengayuh basikal pun tetap dikira ganjaran walaupun tidak setinggi dia melangkah kaki.
Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW bersabda pada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, inna laki minal ajri ala qadri nasabik wa nafaqatik." Nabi berkata pada Aisyah, dia kata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah bagi kamu ganjaran mengikut kadar kepayahan kamu, mengikut kadar belanja yang kamu keluarkan." Nampak tu? Lagi penat, ya, lagi besar pahala. Orang jalan kaki lagi besar pahalanya, ya. Orang yang naik motor tak sebesar pahala orang yang naik basikal. Motor dia tak banyak tenaga, ya. Naik basikal perlukan tenaga, lagi penat lagi besar pahala. Yang jalan kaki lagi besar pahala daripada mengayuh basikal sebab lagi penat. Nabi kata ala qadri nasafi, ikut kepayahan kamu. Dan tak cukup itu, Nabi SAW cakap ala qadri nafaqatik. Begitu juga pahala diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu mengikut kadar belanja yang kamu keluarkan. So bayar duit motor, minyak motor tu semua tu tetap Allah kira, tuan-tuan. Nampak? Tapi maksudnya bukan kita kata yang jalan kaki dapat bahagian yang besar. Tidak, yang naik motor pun ada bahagian Allah bagi. Yang kayuh basikal pun ada bahagian Allah bagi. Yang naik kereta ke masjid pun tetap ada bahagian, cuma besar kecil saja berbanding kepada kepayahan dan jumlah belanja yang dikeluarkan. Nampak? So tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naik motor, basikal, jalan kaki, kereta, Allah tak sia-siakan. Tetap juga ada ganjaran ikut kadar kepenatan dan belanja. Maksudnya Allah tak sia-siakan. Cuma bezanya besar atau kecil. Sebab sahabat tahu, naik unta pun dapat pahala juga, naik kuda pun dapat pahala juga. Tapi mereka pilih lebih susah sebab dia tahu hadis Nabi. Walaupun ada kuda 100 ekor unta, tapi naik jalan kaki juga. Sebab apa? Nak kejarkan yang lebih besar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak condemn naik motor, tidak. Saya pun naik kereta juga, ya. Nanti kata ustaz kalau berani daripada Ampang, daripada Batu Cave, naiklah jalan kaki. Memang tak jadi kuliah, tuan-tuan. Sampai sekarang saya tak sampai lagi, betul tak? Ya, tapi tak apa. Dekat pun naik motor tak apa. Yang penting lebih besar yang kita nak kerjakan, berjemaah tu. Itu lebih penting. Yang jalan kaki bonus, ya, pahala lebih tu bonus. Tapi ni daripada tak pergi masjid langsung lagi susah. Baik, banyak langkah ke masjid, menunggu solat berikutnya setelah mengerjakan solat. Maksudnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi tengok para sahabat ditunggu tengah malam solat, ya, daripada isyak sampai subuh pada Ramadan. Nabi kagum tengok para sahabat yang tunggu nak masuk subuh tu, beriktikaf dekat masjid. Nabi kata innakum fi salah ma dumtum fi intidharis salah. Nabi kata sesungguhnya kamu seolah-olah mengerjakan solat selagi mana kamu menanti solat yang lain, yang satu lagi untuk dikerjakan. Jadi tuan-tuan yang sekarang ni duduk, bukan duduk saja, alhamdulillah. Pertama, duduk dapat ilmu, dapat perbincangan, dapat kita belajar tentang hadis Nabi SAW. Kedua, duduk sini dapat pahala iktikaf. Dan niat dah, niat betul. Ya, dapat dua. Dan ketiga, tuan-tuan dapat pahala mengerjakan solat. Sebab apa? Selepas solat maghrib, tuan-tuan ambil kesempatan nak tunggu isyak masuk, dengar kuliah. So bukan saja dapat pahala majlis ilmu, bukan saja dapat ilmu, bukan sahaja dapat pahala iktikaf, dapat pahala seolah-olah mengerjakan solat. Daripada pukul apa? 7.30 sampai sekarang seolah-olah macam solat tak berhenti-berhenti. Cuba tuan-tuan, 45 minit A tanpa Z, tak ada rehat, solat je kejut. Kita tarawih pun ada rehat, betul tak? Ya, tak rehat pun tak boleh. Itu pun 8 rakaat campur witir 11 rakaat. Itu pun dah penat. Sekali imam hari ni kita buat 20, ngamuk. Besok atas waqt nazir minta pecat imam. Ini tuan-tuan 45 minit tunggu isyak nak masuk. Ya. Dapat pahala seolah-olah 45 minit kita mengerjakan solat non-stop, walaupun sesaat. Wah, ini semua tuan-tuan tak lain tak bukan, ya, ini semua untuk bekalan kita dekat akhirat. Itulah nanti yang akan dipertimbangkan, Allah timbangkan. So amalan-amalan kita buat ni tuan-tuan, setiap hari Khamis Allah akan
bawa naik ke atas setiap hari Khamis. Sebab itu Nabi kata, aku suka ketika amalan aku dinaik ke atas, ya, ketika aku berpuasa. Sebab itu Nabi suka berpuasa pada hari Khamis. So kita beramal hari ni, besok, yang seminggu lepas kita beramal ni tuan-tuan, hari Khamis nak masuk hari Jumaat, malaikat akan ambil amalan kita, simpan kat bank ke atas. Untuk disimpankan, nanti akan dihitung dan akan ditimbang dekat akhirat nanti. Nampak? Ya. Dan tahunan juga ada amalan kita diangkat, iaitu nisfu Syaban. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu kita ada nisfu Syaban. Ya, begitu juga. Dan lain-lain lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang dibenci. Maksud dibenci apa? Ini macam kita suasana sejuk lah, bangun subuh tak ada water heater. Sejuknya pasal kita tetap berwuduk. Tapi jangan terlalu sejuk. Sebab apa? Dalam kitab fiqh mengatakan kalau terlalu sejuk yang boleh memudaratkan, makruh. Ya, maksudnya sejuk lah, kalau kena tu bergigil sikit lah, tapi tidak memudaratkan. Tapi kalau jenis sejuk yang dekat musim sejuk negara Eropah ni, kalau kena musim sejuk tu, rheumatism, tulang-tulang kena juga, itu tak payah. Ya, tapi biasa subuh-subuh kan anak yang dah berumur ni tuan-tuan, umur 60 tahun, ya tulang tak berapa kuat, kena waktu subuh tu water heater tak ada, alamak sejuk betul. Tapi sekadar mudarat sikit-sikit, tetap juga dia berwuduk dengan sempurna. Nampak tu? Maka Allah nilai kesungguhannya itu. Allah nilai kepayahan yang dia lalui itu, walaupun keadaan sejuk, walaupun dalam keadaan tak berapa selesa, tetap juga dia sempurnakan wuduknya. Tetap Allah akan bagi ganjaran yang besar. Allah hapuskan dosanya dan Allah tingkatkan darajatnya di akhirat kelak. Ya, ya, banyak langkah ke masjid, menunggu solat berikutnya setelah mengerjakan solat. Itu tadi kita sebutkan, dapat pahala yang seolah-olah kita mengerjakan solat sepanjang kita menunggu solat yang akan datang didirikan. Ya, tak cukup itu, diampunkan dosa kita dan diangkat darajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kata itulah ribat. Ribat apa? Susunan tentera nak pergi berjihad. Maksudnya apa? Bukan cukup sahaja dia punya diampunkan dosa je, tetapi Nabi kata seolah-olah dapat pahala dia pergi berjihad. Nampak tu? Dia seolah-olah pergi berjihad, tapi dengan syarat bukan satu saja, dia buat semua ni. Dekat rumah dia berwuduk dengan sempurna. Ya. Lepas tu dia jalan kaki ataupun naik motor. Lepas tu berjemaah. Tambah lagi, tak balik rumah terus, tunggu masuknya waktu yang lain untuk didirikan. So dapat pahala seolah-olah dia berbaris nak pergi berjihad. Subhanallah. So amal yang agak simple tuan-tuan. Dia agak simple. Sebab tu kita kata orang yang rindu dekat masjid ni, duk marah dekat sultan, marah kat jabatan kau, bila nak buka masjid, bila nak buka masjid. Pasal apa? Dia menghayati, Allah, rugi je tak dapat berjemaah, rugi tak dapat beriktikaf. Kita faham, ya. Tapi sultan dia ada dimensi nak jaga rakyat. Kita nak jaga diri kita saja, jaga family. Tapi sultan dia ada dimensi untuk bagaimana rakyat tidak bersusah payah menghadapi penyakit berjangkit ini. Sebab itu kita tak boleh nak salahkan sangat. Perlu kita lihat dari segi sudut maqasid objektif syariah itu. Dalam masa yang sama kita faham, yang masjid nak buka, bila nak buka, dia rasa rindu. Sebab apa? Tersimpan 1001 kelebihan, tersimpan 1000 ataupun berjuta-juta fadilat dan rahmat Allah di sebalik kita menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan. Baik, hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Ya, kita masuk hadis sedikit, ada 2 minit lagi kita baca sedikit. An Uthman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana alwudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi, muttafaqun alaih. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, maka keluar dosa-dosa dari tubuhnya sehingga kan keluar dari dosa dari bawah kuku-kukunya. Nampak tu? Berwuduk, ya. Kita berwuduk disebutkan dalam hadis setiap titisan yang jatuh itu dia menggugurkan dosa. Ya. Dosa maksudnya apa? Dosa-dosa kecil.
Dosa-dosa kecil berdasarkan hadis ini, walaupun tanpa bertaubat, walaupun tanpa beristighfar, dengan amal soleh antaranya berwuduk, dia boleh menggugurkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, contohnya berzina, makan riba, minum arak, ya, maka itu dikira sebagai dosa-dosa besar, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat nasuha. Tak apa, kita bagi lelun azan dulu, kita akan sambung sedikit selepas ini untuk penutup sikitlah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan satu hadis, tuan-tuan, dia menerangkan ataupun menjelaskan hadis yang ketiga lebih detail, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i ma'a akhir qatratil ma'i fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashadha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharaja kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatri ma'i hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, rawahu Muslim. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba muslim atau mukmin berwuduk lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya seluruh dosa melalui dua matanya yang dia lihat padanya.
bersama titisan air yang terakhir. Nampak? Mata ni duk galak tengok perempuan seksi ke, tengok perempuan, tengok abang sador. Ya, oh, saya alhamdulillah Ustaz, saya tak keluar rumah, tak tengok benda-benda maksiat. Oh ya, betul ke? Ya, internet, Instagram, TikTok, ya, YouTube, apa lagi? Facebook. Wah, berlampak tuan-tuan. Sekarang ni nak buat maksiat kat rumah 1001 maksiat. Ya. Walaupun tak jaga mata ni, kita tengok benda yang maksiat ni dosa kecil, ya, setiap kali berwuduk dia akan gugur. Tak apa, dosa kecil, tengok maksiat, basuh, gugurlah nanti. Takut-takut tak sempat gugur, meninggal dunia. Macam mana? So sentiasa kena jaga diri daripada dosa-dosa kecil. Takut tak sempat bertaubat. Tapi ya betul, tak nafikan. Amal-amal soleh boleh menggugurkan dosa kecil, antaranya berwuduk. So berwuduk ni tuan-tuan, dia boleh menggugurkan dosa kita. Basuh muka, gugur dosa kita. Dan selagi mana tak kering, selagi mana ada titisan, selagi itulah digugurkan dosanya. Sebab itulah Nabi SAW lepas berwuduk, Nabi tak lap. Nabi tak lap. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab fiqah, ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama-ulama mazhab lain, dia kata sunat selepas wuduk tidak ambil tawal, tak lap. Pasal apa? Sebab Nabi tunjuk kita. Ya. Nabi ni dia lepas wuduk Nabi tak lap. Pasal apa? Sebab hadis ni, selagi mana tak kering, lagi mana menitis, lagi tu dosa kita digugurkan tuan-tuan. So bila kita lap ni tuan-tuan, rugilah. Patut lagi banyak, lagi lama dosa kita digugurkan. Tapi kita lap, kita sendiri yang menghilangkan fadilat tu. So Nabi tuan-tuan, dia tak buat dosa. Nabi maksum. Tapi kenapa Nabi tak lap? Sebab Nabi nak tunjuk contoh, supaya kita umatnya ikut Nabi lepas wuduk jangan lap. Bukan saja lepas wuduk Nabi tak lap, lepas mandi wajib pun. Ketika Sayyidah Maimunah, lepas Nabi mandi wajib, ya, Nabi mandi dengan isteri Nabi, Sayyidah Maimunah mandi sama-sama, ya, Sayyidah Maimunah ulur tawal, Nabi tolak. Lepas mandi pun Nabi tak lap. Sebab tu ulama kata lepas mandi wajib, lepas berwuduk disunatkan tak lap, biar dia kering sendiri. Persoalan kalau wuduk tahan lah tuan-tuan, mandi wajib, ya, jenis mandi wajib time azan subuh, lepas tu nak datang dekat Masjid An-Nur, pakai baju basah-basah habis, kuyup baju tuan-tuan pun tak kena juga, ya tak? Ya. Kalau nak dapat fadilat tu, mandi awal-awal lah. Mandi awal-awal duduk bilik seorang, bawa kipas, bagi kering sendiri. Tapi kalau jadi bangun azan subuh baru nak mandi wajib, tak payahlah lap lah tuan-tuan, nanti sampai masjid buat malu je. Ayah Haji tak lap badan pasal apa ni? Lain macamnya mandi ni, kan, malu sendiri. Ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Tengok keadaan, ya. Lepas mandi wajib, perempuan nak pergi masjid, tak lap rambut dengan basah-basah, pakai telekung. Oh, bau semacam. Tengok keadaan. Tapi kalau dia mandi awal, boleh ikut sunnah Nabi, dia tak lap dulu. Pasal apa? Setiap titisan kita berwuduk dan mandi junub tu dia menggugurkan dosa. Ya. Baik. Apabila dia membasuh kedua-dua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya segala dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau titisan yang terakhir. Dosa tangan dia lah, ya, melibatkan dosa-dosa kecil pun sama juga. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah segala dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama-sama air atau titisan air yang terakhir, sehinggalah keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosanya. Maksudnya tuan-tuan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan dosa ini adalah dosa kecil. Sebab apa? Kalau kita buka dalam hadis yang lain, kita tak sempat lagi nak baca lah, ya. Kalau seorang tu masih lagi ada simpan dosa-dosa besar yang tak dia taubat lagi, maksud dia ni pelaku dosa besar, tak taubat nasuha, dosa kecil pun Allah takkan ampunkan. Ni tapi tak sempat saya nak baca hadis ni tuan-tuan. Dalam hadis kata malam yu'ti kabiratan, selagi mana seorang itu tidak melakukan dosa besar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kecilnya secara automatik dengan amal soleh. Contoh, dia minum arak, dia makan riba bank dia makan, tak pernah bertaubat, ya. Dia berwuduk, wuduknya sah, solatnya sah, tapi solatnya, wuduknya, berjemaahnya, iktikafnya tidak menghapuskan dosa kecil. Dia kena taubat dosa besar, barulah
amalan-amalan saleh akan dihapuskan oleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu Nabi kata ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tatba'uha al-adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyi'atal hasanah tatba'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bertakwalah di mana saja kamu berada. Dan Nabi kata setiap kali kamu buat dosa kecil, ikuti dengan amal soleh. Sebab apa? Katakanlah kita tengok, oi cantiknya awek ni. Perempuan tengok, oh lelaki abang sadar, oi bersyahwat tengok. Dosa kecil. Yes. Ya. Kita sedar itu dosa kecil, kita buat amal soleh, sedekah ke, berwuduk ke, solat 2 rakaat, automatik akan diampunkan. Walaupun tak istighfar. Itu kenyataannya Nabi kata. Tetapi kalau dia masih lagi simpan dosa besar, tak bertaubat, jangan kata dosa besar, dosa kecil pun Allah tak akan ampunkan. Ya, baik tuan-tuan, dan banyak hadis pelaku dosa besar, ya, 40 hari Allah tak terima amalan dia. Minum arak 40 hari Allah tak terima amalan dia. Berzina pun sama juga, ya. Panjang cerita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya-Allah kita bincangkan sampai hadis keempat. Alhamdulillah 2, 3, 4, hari ini 3 hadis. Okeylah tu. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bincang lagi, kita dapat bertemu lagi pada berhadapan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini, COVID-19, ya, kepayahan, kesusahan, dimurahkan rezeki kita insya-Allah, disembuhkan penyakit kita insya-Allah. Ya, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitha ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.